Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Kita akan selesaikan siri kita. Saya akan cerita tentang Nabi Muhammad dalam Injil. Alhamdulillah sebelum ni kita dah sebut dah tentang siapakah penghibur, siapakah penolong yang akan menggantikan Nabi Isa. Hari ini kita akan masuk siapakah roh kebenaran. Sebab Nabi Isa kata selepas dia akan ada penghibur baru, akan ada penolong baru, akan ada roh kebenaran yang akan menggantikan dia. Okey, kita akan buktikan bahawa roh kebenaran ni adalah Nabi Muhammad. Dan kita akan buktikan Nabi Muhammad ni memang ada disebutkan di dalam kitab Injil. Alhamdulillah. Kita akan sambung. Okey. Nabi Muhammad dalam Injil. Nabi Isa sebut selepas dia akan ada roh kebenaran. Nabi Isa ada sebut penghibur. Lepas dia akan muncul penghibur ataupun parakletos. Kita dah bincang. Nabi Isa juga ada sebut selepas dia akan muncul penolong lain. Kita dah bincang. Kita dah buktikan parakletos ataupun penghibur tu adalah Nabi Muhammad. Dan kita dah buktikan bahawa penolong lain yang akan ganti Nabi Isa tu adalah Nabi Muhammad. Kali ini kita akan buktikan bahawa roh kebenaran yang Nabi Isa kata akan ganti dia tu, akan datang selepas dia tu, roh kebenaran. Kita akan buktikan bahawa roh kebenaran tu adalah Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita akan sambung. Siri ketiga, Nabi Muhammad dalam Injil. Okey, roh kebenaran yang akan memimpin umat manusia. Nabi Isa kata lepas dia akan ada roh kebenaran yang akan memimpin umat manusia. Macam biasa kita akan baca dalam Bible. Ada Bible ataupun Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia. Okey. Saya akan cerita je nah. Okey. Dalam Gospel of John ataupun Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 14. Okey. Kita baca ayat 12. Nabi Isa kata, perkataan Nabi Isa. Nabi Isa kata, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Ayat 13. "Tetapi apabila ia datang, iaitu roh kebenaran ataupun the spirit of truth, iaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Jadi Nabi Isa kata roh kebenaran ni yang akan datang ni, dia akan memimpin umat manusia kepada seluruh kebenaran. Okey. "Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Ni kita boleh nampak dah ni. Ni memang sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak bercakap berdasarkan hawa nafsu dia. Apa yang Nabi Muhammad terima daripada Allah, wahyu, itulah yang Nabi Muhammad akan cakap. Ni awal kita dah nampak dah. Okey. Ayat 14. "Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Okay, Nabi Isa kata roh kebenaran ni akan memuliakan Nabi Isa. Kita tahu tak ada orang lain dah yang mai selepas Nabi Isa memuliakan Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad. Ni kesimpulan awal. Hari kita akan bincang panjang. Okey. Kita akan bincang. Ni saya nak cerita je nah, bukan saya nak mengajar apa dah. Saya cuma bercerita. Okey. Roh kebenaran ni di sisi orang Kristian, menurut mereka roh kebenaran ni adalah Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Trinity ataupun Tuhan ketiga dalam Trinity. Menurut orang Kristian. Menurut kita, roh kebenaran ni adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad. Okey, kita akan bincang. Jika orang Kristian tetap mahu mendakwa bahawa roh kebenaran di sini merujuk kepada Roh Kudus, iaitu pribadi ketiga di dalam Trinity, maka banyak hal yang perlu dijawab oleh mereka. Okey, kalau orang Kristian kata roh kebenaran ni adalah Roh Kudus, Tuhan ketiga dalam Trinity ataupun pribadi ketiga dalam Trinity, maka banyak benda yang mereka kena jawab. Banyak persoalan yang timbul. Okey, pertama, mustahil Roh Kudus yang dianggap sebagai Tuhan oleh umat Kristian tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi harus berkata-kata dengan apa yang didengarnya.
Okey, kalau roh kebenaran ni orang Kristian kata Roh Kudus, Tuhan ketiga dalam Trinity, takkan roh tak boleh cakap berdasarkan apa yang dia nak cakap, berdasarkan kehendak dia. Takkan Tuhan kena cakap berdasarkan arahan orang lain. Mustahil ya. Okey. Itu depa kena jawab. Pertama. Kedua, roh tidak memiliki telinga untuk mendengar dan mulut untuk berbicara. Okey, roh tak ada telinga nak dengar, tak ada mulut nak cakap. Sedangkan ayat ini menyebutkan ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Okey, ayat ni kata roh kebenaran tu tidak akan berkata-kata. Berarti dia mesti ada mulut. Kemudian tetapi segala sesuatu yang didengarnya, berarti dia kena ada telinga. Kalau roh tak ada telinga, tak ada mulut, macam mana nak cakap? Okey, dia pun kena jawab. Ketiga, setiap aliran yang wujud dalam agama Kristian mengaku bahawa mereka dibimbing oleh Roh Kudus. Okey, setiap aliran yang wujud dalam Kristian, semua depa dakwa depa ni dibimbing oleh Roh Kudus. Namun hakikatnya mereka berpecah belah dan saling sesat menyesatkan antara satu sama lain. Okey, depa mengaku semua aliran dalam Kristian mengaku depa dibimbing oleh Roh Kudus. Tapi depa saling berpecah belah, saling sesat menyesatkan. Protestan kata Katolik sesat, Katolik kata Protestan sesat. Ortodok kata Protestan dengan Katolik sesat. Aliran depa ni saling sesat menyesatkan. Mustahil ya. Maka mustahil roh kebenaran yang dijanjikan oleh Nabi Isa yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nabi Isa kata roh kebenaran ni akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi Roh Kudus datang membawa perpecahan. Mustahil ya. Sebab roh kebenaran ni syarat dia kena memimpin manusia ke dalam seluruh kebenaran. Tapi kalau kita tengok Roh Kudus, Tuhan ketiga dalam Trinity ni, dia tak membawa dalam seluruh kebenaran tau, Pak. Dia membawa kepada perpecahan. Macam kita dah kata dah, setiap aliran yang wujud dalam Kristian saling berpecah belah, saling sesat menyesatkan. Padahal depa mengaku depa ni dibimbing oleh Roh Kudus. Nampak tak? Okey. Tu persoalan ketiga yang timbul. Keempat, ayat ini menyebutkan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Okey, ayat ni kata roh kebenaran akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Jika ini adalah Roh Kudus, persoalan yang timbul adalah apakah hal-hal yang akan datang atau perkara-perkara baru yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi Isa lalu disampaikan oleh Roh Kudus. Okey. Syarat Roh Kudus dia kena memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Okey. Kalau orang Kristian kata roh kebenaran ni adalah Roh Kudus, kita tanya depa, apa yang Roh Kudus bawa? Apa yang Roh Kudus beritakan? Beritakan sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi Isa. Tak ada. Tak ada. Yang ada yang memberitakan hal-hal yang akan datang kepada kita ni hanyalah Nabi Muhammad. Okey. Adapun roh kebenaran yang datang membawakan hal-hal baru yang tidak pernah dibawa oleh Nabi Isa. Okey, adapun roh kebenaran yang datang bawa perkara yang baru, yang memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Yang tidak dibawa oleh Nabi Isa. Okey. Tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Roh kebenaran yang datang membawa sesuatu yang baru, tak ada orang lain dah, kecuali hanya Nabi Muhammad. Yang datang membawa Al-Quran dan syariat baru yang tidak pernah dibawakan oleh Nabi Isa. Okey. Dan Nabi Muhammad memberitakan perkara-perkara yang akan datang, yang berlaku di akhir zaman. Okey, Nabi Muhammad pun beritakan kepada kita perkara-perkara yang akan berlaku di akhir zaman, tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda kiamat. Yang mana tanda-tanda kecil kiamat yang diberitakan oleh Nabi Muhammad kebanyakannya sudah pun berlaku. Okey. Justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menyempurnakan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa. Okey. Nabi Muhammad menyempurnakan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa. Nabi Isa kata apa? Nabi Isa kata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
Nabi Isa kata banyak hal lagi dia nak kata, tapi umat dia tak dapat menanggung. Dengan datangnya Nabi Muhammad, maka lengkaplah dan sempurnalah banyak hal. Bila Nabi Muhammad mai, maka lengkaplah banyak hal, sempurnalah banyak hal yang harus dikatakan oleh Nabi Isa, yang mana belum disampaikan kepada umatnya dahulu. Bila Nabi Muhammad mai, maka sempurnalah banyak hal yang Nabi Isa nak sampai tapi belum sampaikan lagi, sebab umat dah tak mampu lagi. Kerana umatnya ketika itu belum mampu untuk menanggungnya. Okey, saya buat laju sikit ni. Kalau macam saya ada tersilap sebut apa, nanti boleh tanya kat komen kat channel saya. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe channel saya, channel kecil saya ni Orana. OWN Jara RANA. Jangan lupa support. Okey, saya cakap laju tu macam awal saya cakap lagu lain, depan saya cakap lagu lain mungkin saya tersasul, nanti boleh tanya. Sebab laju saya buat laju. Saya tak suka buang masa orang duk ingat. Okey. Maka bertepatanlah dengan apa yang disebutkan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes ataupun Gospel of John pasal 16 ayat 13 yang menyebutkan, tetapi apabila ia datang, iaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Okey. Dengan datangnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran dan syariat yang baru, maka seluruh umat manusia akan berada di dalam seluruh kebenaran. Okey, bila Nabi Muhammad mai, seluruh umat manusia ni akan berada dalam seluruh kebenaran. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus tak bawa manusia dalam seluruh kebenaran, tapi dia bawa manusia ke dalam perpecahan. Okey. Itu yang dibawa oleh Roh Kudus. Okay, bila kita kata Roh Kudus ni, Roh Kudus dalam perspektif Kristian, dalam teologi Kristian, bukan Roh Kudus dalam teologi Islam. Kalau dalam Islam, Roh Kudus yang dimasukkan, ada ulama yang kata Roh Kudus tu adalah malaikat Jibril. Itu ada pendapat. Itu kita tak bincang dalam teologi Islam, dalam akidah Islam. Yang kita bincang Roh Kudus dalam teologi ataupun dalam akidah Kristian. Yang orang Kristian kata Tuhan mereka ada 3. 3 in 1. Tuhan Bapa, Allah, Tuhan Anak, Jesus Christ ataupun Nabi Isa, dan Roh Kudus, the Holy Spirit ataupun the Holy Ghost. Okey. Roh Kudus yang kita bincang ni, Roh Kudus dalam akidah Kristian, bukan dalam akidah Islam. Okey. Itu kena jelas dulu. Tak payah orang kata saya kata malaikat Jibril tak wujud pula sebab menafikan Roh Kudus, bukan. Kita menafikan Roh Kudus dalam akidah Kristian saja. Okey, jangan campur adukkan Roh Kudus dalam Islam lain, dalam akidah Islam lain, Roh Kudus dalam akidah Kristian lain. Okey, itu kena jelas. Adapun perkataan, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh kebenaran ni tak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Okey, ayat ni bertepatan dengan sifat Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam Al-Quran. Okey, ayat ni yang tak bercakap, yang hanya bercakap berdasarkan apa yang didengar saja ni. Ni sifat Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran mari sebut sifat Nabi Muhammad ni dalam surah An-Najm, surah 53 ayat 3 sampai 4. Ini sifat Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kata, surah An-Najm, surah ke-53 ayat 3 hingga 4. Ini sifat Nabi Muhammad. Ayat 3. Dan ia tidak memperkatakan, Nabi Muhammad ni tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Okay, Nabi Muhammad tak bercakap dalam hal agama ni berdasarkan kemahuan dia sendiri, berdasarkan pendapat dia sendiri. Ayat keempat. Segala yang diperkatakannya itu, sama ada Al-Quran ataupun hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Okay, Nabi ni sifat Nabi Muhammad. Jadi roh kebenaran yang Nabi Isa sebut tu sesuai untuk Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad ni tak bercakap berdasarkan hawa nafsu dia. Nabi Muhammad hanya bercakap berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bertepatan dengan sifat roh kebenaran tadi. Roh kebenaran tadi, dia takkan bercakap, dia hanya bercakap berdasarkan apa yang dia dengar. Okey. Itu sesuai untuk Nabi Muhammad. Okey. Kemudian
Ayat yang kemudian ayat seterusnya berbunyi. Ayat seterusnya Injil Yohanes pasal 16 ayat 14 berbunyi, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan apa yang diterimanya daripada aku. Okey, Nabi Isa kata, Jesus kata, roh kebenaran ni akan memuliakan dia, akan memuliakan Nabi Isa. Inilah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Okey, inilah apa yang Nabi Muhammad buat, iaitu memuliakan Nabi Isa yang sebelumnya dihina oleh orang Yahudi. Okey, Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa yang sebelum ni Nabi Isa dihina oleh orang Yahudi yang menuduhnya sebagai nabi palsu dan al-Masih yang palsu. Okey, sebelum ni orang Yahudi kata Nabi Isa ni adalah nabi palsu dan al-Masih palsu, juru selamat palsu. Tapi Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW datang memuliakan Nabi Isa dengan mengiktirafnya sebagai nabi yang benar dan al-Masih yang benar. Okey, Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad mengiktiraf Nabi Isa ataupun Jesus sebagai nabi yang benar, al-Masih yang benar, juru selamat yang benar. Bahkan Nabi Isa dimuliakan di dalam Islam sebagai salah seorang daripada 5 orang Rasul Ulul Azmi yang memiliki kedudukan dan kemuliaan yang tinggi di dalam Islam. Okey, bahkan Nabi Isa ni kan dimuliakan di dalam Islam sampai Nabi Isa diangkat sebagai 5 orang, salah seorang daripada 5 orang Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ni Rasul yang paling mulia antara 25 orang Rasul dalam Al-Quran. Yang paling tinggi kedudukan apa dan kemuliaan apa adalah 5 orang Rasul Ulul Azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Okey, Nabi Isa termasuk dalam Rasul Ulul Azmi. Okey, Nabi Isa ni dimuliakan di dalam Islam. Bertepatan dengan ayat dalam Bible tadi. Ayat dalam Bible kata roh kebenaran ni akan memuliakan aku, akan memuliakan Nabi Isa. Memang Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa diangkat kedudukannya di dalam Islam. Dijadikan sebagai salah seorang daripada 5 orang Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi ni martabat yang tinggi dalam Islam. Okey. Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa dengan menyatakan bahawa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Okey. Antara cara Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa adalah menyatakan bahawa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Okey. Adakah menyatakan Nabi Isa tidak disalib dan menyatakan Nabi Isa tidak dibunuh ni bererti memuliakan Nabi Isa? Ya, sudah tentu. Kita menyatakan Nabi Isa tidak dibunuh, kita menyatakan bahawa Nabi Isa tidak disalib, bererti kita memuliakan Nabi Isa. Okey, sebab apa? Kerana di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tertulis. Okey, sebab dalam Taurat, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, New Testament, tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Okey, dalam Perjanjian Lama, Taurat orang Yahudi, dan dalam Perjanjian Baru, orang Kristian, tertulis, terkutuklah ataupun terlaknatlah orang yang digantung di kayu salib. Okey, kita boleh baca. Sebagai bukti kita akan baca. Dalam Perjanjian Lama, kita baca dalam Perjanjian Lama dulu. Dalam Perjanjian Lama orang Yahudi, kitab Ulangan, macam mana disebutkan orang yang digantung di kayu salib ni adalah terkutuk, terlaknat. Sebab tu Nabi Muhammad dan Al-Quran, Allah menafikan bahawa Nabi Isa ni dibunuh, khususnya disalib, dan Allah menafikan. Okay, dalam kitab Ulangan pasal 21 ayat ke-23 dikatakan, Taurat ni kitab Taurat, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung di kayu salib terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberkati Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakaku. Allahmu
kepadamu menjadi milik pusakamu. Okey, kita dah habaq dah. Penggunaan kalimah Allah ni memang tak tepat. Sepatutnya kita dah sebut banyak kali bukan Allahmu tapi Tuhanmu. Okey, tak apa. Kita dah buktikan dalam Taurat ataupun Perjanjian Lama disebutkan orang yang mati di kayu salib ni terkutuk, terlaknat. Begitu juga dalam Perjanjian Baru, New Testament orang Kristian. Disebutkan dalam Galatia ni surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Surat Rasul depa. Orang Kristian depa ada Rasul lagi. Rasul Paulus. Paul. Okay, ni surat. Bayangkanlah surat Paulus ni yang kita tak tahu siapa dia. Paulus ni celah mana pun kita tak tahu. Tapi depa angkat sebagai Rasul. Orang Kristian angkat Paulus ni sebagai Rasul. Bahkan surat-surat Paulus ni depa jadikan sebagai firman Tuhan, sebagai wahyu Tuhan. Bayangkan, tak tahu celah mana Paulus ni tiba-tiba diangkat oleh orang Kristian sebagai Rasul, dan surat-surat Paulus ni dijadikan sebagai wahyu, dijadikan sebagai firman Tuhan. Bayangkan. Okey. Tak tahu dulu Paulus ni macam kira dia pengasas sebenar agama Kristian. Dia ni dulu musuh Nabi Isa. Memang musuh ketat Nabi Isa. Hal ni dalam Bible sendiri ada sebut. Dalam Perjanjian Baru ada sebut. Macam mana Paulus ni dia dulu memusuhi dakwah Nabi Isa. Dia bunuh habis pengikut Nabi Isa. Kemudian kononnya dia bertaubat. Dia berjumpa dengan Nabi Isa walaupun dia tak hidup sezaman. Nabi Isa diangkat dulu baru Paulus ni muncul. Dia pun tak pernah jumpa. Tapi Paulus kata dia biasa macam bukan mimpi, macam yaqazah berjumpa dengan Nabi Isa. Dia kononnya dia bertaubat. Jadi Rasul. Nabi Isa angkat dia jadi Rasul, Paulus ni. Okey, itu tambah sedikit tentang Paulus, siapa dia. Okey, dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Fasal ketiga ayat ke-13. Dikatakan apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus tu Nabi Isa. Christ. Dia kata Kristus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk kerana kita. Paulus kata Nabi Isa menebus orang Kristian dengan cara menjadi terkutuk kerana mereka. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat sebab ada tertulis. Okay. Paulus kata ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Okay. Dalam Perjanjian Baru, kitab Galatia, fasal ketiga, ayat ke-13. Dikatakan, terkutuklah ataupun terlaknatlah orang yang digantung pada kayu salib. Okay. Sebab itulah Al-Quran dan Nabi Muhammad, Allah menafikan bahawa Nabi Isa ni dibunuh dan menafikan Nabi Isa ni disalib. Okey. Sambung. Justru Nabi Isa bukan setakat dihinakan oleh orang Yahudi. Okey, Nabi Isa bukan setakat dihina oleh orang Yahudi saja. Malah Nabi Isa dihinakan oleh orang yang mengaku sebagai pengikutnya sendiri. Okey. Nabi Isa dihinakan oleh orang yang mendakwa sebagai pengikut dah, iaitu orang Kristian. Orang Kristian menghinakan Nabi Isa. Sebab apa? Sebab mereka kata Nabi Isa ni dibunuh dan disalib. Sedangkan orang yang disalib ni terkutuk, terlaknat. Maka di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad menyatakan hakikat yang sebenar, bahawa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak juga disalib sebagaimana sangkaan orang Yahudi dan Kristian. Okey, dalam surah An-Nisa surah keempat ayat ke-157, macam mana Allah sebut orang Yahudi tak bunuh Nabi Isa dan orang Yahudi pun tak salib Nabi Isa. Allah kata wama qataluhu wama salabuhu. Mereka orang Yahudi tidak membunuh dia, tidak membunuh Nabi Isa, wama salabuhu. Dan orang Yahudi pun depa pun tak salib Nabi Isa. Dalam Al-Quran jelas. Al-Quran kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, khususnya dalam surah An-Nisa surah keempat ayat ke-157 disebutkan wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Allah kata Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi ada orang yang diserupakan Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah. Okey. Bahkan
Bahkan menurut Al-Quran, Nabi Isa diberkati oleh Allah di mana sahaja dia berada. Okey. Dari dalam perjanjian baru, dalam surat Paulus tadi, New Testament, dikatakan Kristus menjadi terkutuk kerana kita. Apa kata tadi? Dalam kitab Galatia dikatakan, ayat ke-13 pasal ke-3 dikatakan Kristus, merujuk kepada Nabi Isa, Jesus Christ. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kerana kita. Okay, mereka kata, orang Kristian kata, kitab mereka kata, Nabi Isa menjadi terkutuk, terlaknat demi menebus mereka. Dengan jalan menjadi terkutuk, terlaknat kerana orang Kristian. Bayangkan, dalam kitab mereka sendiri, mereka menghinakan Nabi Isa. Mereka kata Nabi Isa ni terkutuk, terlaknat. Tapi mereka mengaku, mereka pengikut Nabi Isa yang sebenar. Bohong. Mereka tak ikut Nabi Isa. Dalam kitab mereka menghinakan Nabi kita. Nabi Ulul Azmi kita, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dimuliakan di dalam Islam. Dimuliakan di dalam Al-Quran. Bukan dimuliakan di dalam Bible. Dalam Bible, Nabi Isa dihina. Terang-terang disebut. Terang-terang disebut. Saya baca lagi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk kerana kita, menjadi terlaknat kerana kita. Okay. Dalam Bible, Nabi Isa terkutuk, terlaknat. Sedangkan di dalam Al-Quran, Nabi Isa diberkati. Dalam surah Maryam, surah Maryam, surah ke-19, ayat ke-31. Macam mana Nabi Isa diberkati? Nabi Isa kata Allah memberkati dia di mana saja dia berada. Surah Maryam ayat ke-31. Ia menjawab, Nabi Isa menjawab, Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ia telah memberikan kepadaku kitab, Injil, dan ia telah menjadikan daku seorang nabi. Ni ayat 30. Ayat 31. Dan ia menjadikan daku seorang yang berkat di mana sahaja aku berada. Nabi Isa kata, surah Maryam, surah ke-19, ayat ke-31. Nabi Isa kata, dan ia menjadikan daku, Allah menjadikan Nabi Isa, seorang yang berkat di mana sahaja aku berada. Jelas, dalam Al-Quran, kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa dimuliakan. Sedangkan di dalam Bible, Nabi Isa dihina. Dihina dalam Bible. Dalam Al-Quran, Nabi Isa diberkati. Jadi, pilih. Nak pilih yang mana? Sebab itulah Ahmad Didat, kitab dia buat tajuk apa? Tajuk kitab Ahmad Didat rahimahullah. Dia tulis The Choice, pilihan. Okey. Ahmad Didat rahimahullah. Sebab tu dia buat tajuk buku dia The Choice, pilihan. Kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih Al-Quran di mana Nabi Isa dimuliakan di dalam ni, ataupun kita nak pilih Bible di mana Nabi Isa dihinakan di dalam ni. Okey, the choice, pilih. Nak pilih yang mana? Okey. Ada sebab Syekh Ahmad Didat buat tajuk buku dia The Choice. Nak pilih yang mana? Al-Quran ataupun Bible, Islam ataupun Kristian. Okey. Nanti suatu hari lagi, insya-Allah suatu hari nanti saya akan cerita biografi Syekh Ahmad Didat. Syekh Ahmad Didat rahimahullah. Insya-Allah ada kesempatan saya akan cerita biografi dia, macam mana kisah hidup dia. Memang menarik. Saya baca memang saya sedih lah. Saya memang emosional lah baca biografi dia, memang sedih. Di akhir hayat dia. Nanti insya-Allah ada rezeki kita akan cerita tentang Syekh Ahmad Didat. Saya ni terinspirasi oleh Ahmad Didat yang betul dah. Okey, sambung balik. Okey, dalam Bible Nabi Isa terkutuk ataupun terlaknat. Dalam Al-Quran, kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa diberkati di mana sahaja dia berada. Okey, jadi sesuai bertepatan dengan sifat roh kebenaran. Roh kebenaran yang disebutkan dalam Bible yang akan datang setelah Nabi Isa. Nabi Isa kata, roh kebenaran akan datang setelah dia dan akan memuliakan dia. Roh kebenaran tersebut akan memuliakan Nabi Isa. Kita dah buktikan. Memang dalam Al-Quran, kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni bukan perkataan dia. Ni wahyu Allah, perkataan Allah, tapi diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Okey, dalam Al-Quran ni memang Nabi Isa dimuliakan.
Kita dah sebut lah tadi. Okey. Sambung. Saya memang laju sikit. Nanti kalau saya ada silap sebut ke, saat sebut lain, boleh komen di channel YouTube saya. Saya akan betul balik. Okey, sambung. Justru Nabi Isa alaihissalam adalah seorang yang diberkati, bukan terkutuk, bukan terlaknat. Nabi Isa bukan terlaknat. Sebagaimana dakwaan orang Kristian sendiri. Okey, macam mana yang orang Kristian dakwah Nabi Isa ni terkutuk, terlaknat? Bukan. Kita menafikan. Kita sebagai orang Islam, kita menafikan Nabi Isa terkutuk ataupun terlaknat. Sekaligus kita menafikan bahawa Nabi Isa dibunuh ataupun disalib. Okey, Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Sambung. Nabi Muhammad juga membebaskan Nabi Isa dan ibunya dari fitnah jahat orang Yahudi. Okey, Nabi Muhammad membebaskan Nabi Isa dan membebaskan ibu Nabi Isa, Siti Maryam, dari fitnah jahat orang Yahudi. Apa dia yang orang Yahudi fitnah? Fitnah Nabi Isa dan ibu dia Maryam. Orang Yahudi mendakwa Nabi Isa adalah anak dari hasil perbuatan zina yang dilakukan oleh ibunya. Okey, orang Yahudi kata Nabi Isa ni adalah anak daripada hasil zina yang dilakukan oleh ibu dia, Sayyidatina Maryam. Okay, tuduhan orang Yahudi. Tapi Nabi Muhammad dia menafikan benda ni. Bermakna Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa, sekaligus memuliakan ibu Nabi Isa, Siti Maryam. Okey. Namun Nabi Muhammad SAW datang mengabarkan bahawa Nabi Isa dilahirkan secara mukjizat tanpa melalui hubungan lelaki dan wanita. Okay. Nabi Muhammad kata menyatakan, Nabi Muhammad mengabarkan bahawa Nabi Isa ni dia dilahirkan secara mukjizat tanpa melalui hubungan lelaki dan wanita, bukan anak zina sebagaimana tuduhan jahat orang Yahudi. Nampak macam mana Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa? Jadi sesuai, seluruh kebenaran ni memang sesuai untuk Nabi Muhammad. Okey, sambung. Okey, ada bukan orang Yahudi saja tuduh bukan orang Yahudi saja yang tuduh Nabi Isa ni anak zina ataupun ibu Nabi Isa, Siti Maryam ni berzina. Bahkan orang Kristian sendiri, ni pengasas terbesar agama Kristian, aliran Protestan, Martin Luther, yang orang Kristian duk bangga-bangga sangat tu, yang ada orang sekerak dua orang Islam yang duk mengangkat Martin Luther tu, yang konon reformis apa tu. Martin Luther ni tak, dia tuduh apa Nabi Isa. Dia tuduh Nabi Isa ni berzina. Na'udzubillah. Bayangkan Martin Luther sebagai seorang pengasas Kristen Protestan yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan mereka, tapi dia tuduh Tuhan mereka berzina. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi 3 kali tuduhan Martin Luther. Tengoklah sejarah teks Al-Quran. Dalam ni bukan dia cerita tentang Syekh Mustafa Al-A'zami. Dia bukan cerita tentang perbezaan antara Bible, Al-Quran, menjawab kritikan orientalis, tapi dia cerita juga tentang perbandingan agama, tentang agama Kristian, Yahudi sikit, Kristian sikit. Kita baca. Muka surat 265. Martin Luther. Okey, apanya tuduhan Martin Luther terhadap Nabi Isa? Martin Luther juga menegasi imej Yesus yang suci. Ini bisa, ini bahasa Indonesia. Ini bisa ditemukan dalam table talk-nya. Table talk Martin Luther. Yang autentisitasnya, keautentikannya, keasliannya tidak pernah diragukan, meskipun bahagian-bahagian tertentu mempermalukan. Okey. Pernyataan Martin Luther ni, tuduhan Martin Luther ni, keaslian perkataan Martin Luther ni tidak diragu. Memang dia sebut dalam table talk-nya. Table talk Martin Luther, pengasas aliran Kristen Protestan. Ingat macam mana tuduhan dia terhadap Nabi Isa, terhadap Jesus, Tuhan mereka. Na'udzubillah. Tuduh Tuhan mereka berzina. Bayangkan. Arnold Land menulis, Wemer menyita satu nukilan dari table talk
di mana Martin Luther menyatakan bahawa Kristus tu Christ, Nabi Isa Al-Masih. Indonesia sebut Yesus Kristus, ataupun Inggeris Jesus Christ. Okey, depa kata Christ, dalam Indonesia sebut Kristus. Martin Luther menyatakan bahawa Kristus berzina 3 kali. Bayangkan, tuduh Nabi Isa berzina 3 kali. Orang Yahudi tuduh ibu Nabi Isa, Siti Maryam, berzina, melahirkan Nabi Isa. Ni pengikut Kristian sendiri, si Martin Luther ni, dia kata Nabi Isa berzina, bukan sekali, bukan 2 kali, 3 kali. Okey. Di mana Luther menyatakan bahawa Kristus berzina 3 kali. Okey, pertama dengan perempuan di sumur, dengan perempuan di telaga. Kedua dengan Mary Magdalena, dalam Maria Magdalena. Ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinaan. Okey. Ketiga dengan seorang perempuan yang diambil dalam perzinaan, yang dia lepaskan begitu sahaja. Dengan demikian Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum meninggal. Ini ucapan Martin Luther. Dia tuduh Nabi Isa, Nabi yang dimuliakan di dalam Islam, yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad ni, dituduh oleh Martin Luther pernah berzina sebanyak 3 kali. Satu dengan perempuan di telaga, satu dengan Maria Magdalena, ketiga dengan seorang perempuan yang ditangkap. Dia pernah berzina, dia bawa berjumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa lepas dia macam tu saja. Okey. Martin Luther kata Nabi Isa pernah berzina dengan perempuan ni. Bayangkan, 3 kali dia bertuduh Nabi Isa berzina. Tu orang Kristian ni tu, bayangkan. Okey. Seterusnya, sambung. Nabi Muhammad SAW juga mengabarkan bahawa Maryam, Sayyidatina Maryam, ibunya Nabi Isa, adalah seorang wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Okay. Semua ini disebutkan di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Bahkan surah ke-19 di dalam Al-Quran dinamakan sempena nama ibu Nabi Isa. Okey, surah ke-19 dalam Al-Quran dinamakan sempena nama ibu Nabi Isa. Surah Maryam. Bayangkan, dulu saya duk cari, bila saya baca Bible tu, saya duk cari mana surah, ataupun dia tak panggil surah, dia panggil kitab Mary tu kita sebut Maryam. Tak ada dalam Bible ni, tak ada kitab yang dinamakan sempena nama Maryam, Mary, tak ada. Tapi Al-Quran, kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ni, ada satu surah dinamakan sempena nama ibu Nabi Isa. Bayangkan, dalam Bible pun tak ada. Nampak macam mana? Sekali lagi pilih Al-Quran atau Bible. The choice. Memang tepat tajuk buku Ahmad Didak ni memang tepat. Dia pilih tajuk, nak buh tajuk buku dia bukan pakai bubuh, dia ada orang panggil perkiraan dia. Ada sebab-sebab dia. Mengapa Ahmad Didak buh tajuk buku dia The Choice. Kita boleh pilihan antara Al-Quran dan Bible, dan pilihan antara Kristian dan Islam. Nak pilih yang mana? Okey. Lalu berjuta-juta umat Islam di seluruh dunia memuliakan Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul yang diberkati. Okey. Lalu berjuta-juta umat Islam di seluruh dunia ni memuliakan Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul yang diberkati. Okay, disebabkan kita beriman dengan Nabi Muhammad saja. Lalu kita disebabkan kita beriman dengan Nabi Muhammad, kita memuliakan Nabi Isa. Sebab ajaran Nabi Muhammad ni mesti memuliakan Nabi Isa, memuliakan semua orang Nabi, bukan sekadar Nabi Isa. Daripada Adam sampai Nabi Muhammad, semua Islam wajib beriman, wajib memuliakan mereka. Okey. Dan memuliakan ibunya. Okey, Islam memuliakan ibu Nabi Isa, Maryam, sebagai seorang wanita yang suci, hanya disebabkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan kita beriman dengan Nabi Muhammad, kita memuliakan Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul yang diberkati.
disebabkan kita beriman dengan Nabi Muhammad, kita memuliakan ibu Nabi Isa, Sayyidatina Maryam, sebagai wanita yang suci, yang tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Okey. Sebab tu Ahmad Didak, ungkapan Ahmad Didak ni saya tulis. Justru Ahmad Didak mengatakan bahawa orang Kristian tidak akan mampu membalas budi. Orang Kristian tak akan mampu membalas budi terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi Isa dan ibunya. Ahmad Didak kata, orang Kristian tak akan mampu membalas budi terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Isa dan ibu dia, Sayyidatina Maryam. Dan Nabi Muhammad adalah pelindung sejati bagi Nabi Isa. Ini perkataan Syekh Ahmad Didak. Saya petik balik. Syekh Ahmad Didak kata dalam ceramah dia, orang Kristian tak akan mampu membalas budi Nabi Muhammad dengan dan Nabi Muhammad ni adalah pelindung sejati bagi Nabi Isa. Apa tuduhan yang orang Yahudi buat, yang orang Kristian buat dalam Bible ke, dalam Taurat ke? Dalam Taurat tak ada lah, sebab Taurat sebelum Nabi Isa. Dalam Bible, tuduhan yang orang Yahudi ataupun orang Kristian tuduh Nabi Isa dalam Bible, Al-Quran ataupun kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ni akan bantah semua tuduhan orang Yahudi, tuduhan orang Kristian terhadap Nabi kita, Nabi Isa, Al-Quran dan Nabi Muhammad akan bantah. Okey. Dan Nabi Muhammad ni adalah pelindung sejati bagi Nabi Isa. Okey. Adapun Roh Kudus, Roh Kudus ni yang pribadi ataupun Tuhan ketiga dalam Trinity ni yang didakwa sebagai roh kebenaran. Roh Kudus yang orang Kristian dakwa sebagai roh kebenaran yang dijanjikan tersebut tidak datang memuliakan Nabi Isa sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Trinity ataupun Tuhan ketiga dalam Trinity, yang didakwa, yang orang Kristian dakwa sebagai roh kebenaran yang Nabi Isa janji tu, tidak datang memuliakan Nabi Isa. Dia, Roh Kudus tak datang memuliakan Nabi Isa sebagaimana Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa. Malah Roh Kudus menghinakan Nabi Isa alaihissalam. Roh Kudus bukan dahlah dia tak memuliakan Nabi Isa, malah dia menghinakan Nabi Isa. Macam mana Roh Kudus menghina Nabi Isa? Kita akan sebut. Kerana di dalam perjanjian baru yang kita baca di surat Galatia ni, kerana di dalam perjanjian baru, iaitu di dalam kitab Galatia ataupun surat Galatia pasal ketiga ayat ke-13 yang kita baca tadi, yang kita bacakan tadi menyebutkan bahawa Nabi Isa menjadi terkutuk, menjadi terlaknat. Ni dalam perjanjian baru tadi. Dia kata Nabi Isa menjadi terkutuk ataupun menjadi terlaknat di kayu salib demi menembus dosa-dosa orang Kristian. Dalam surat Galatia tadi disebutkan Nabi Isa menjadi terkutuk ataupun menjadi terlaknat demi menembus dosa-dosa orang Kristian. Sedangkan menurut orang Kristian, ini menurut akidah orang Kristian. Sedangkan menurut orang Kristian, kesemua penulis kitab perjanjian baru ini diilhamkan oleh Roh Kudus. Menurut orang Kristian, memang ni pegangan apa? Pegangan orang Kristian. Menurut mereka, kesemua penulis dalam kitab perjanjian baru. Perjanjian baru ni bukan ada seorang penulis saja, banyak. Menurut orang Kristian, semua penulis perjanjian baru ni diilhamkan oleh Roh Kudus, diilhami oleh Roh Kudus. Depa tulis kitab depa perjanjian baru ni berdasarkan ilham daripada Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Trinity ataupun Tuhan ketiga dalam Trinity. Berarti Roh Kudus ni mengilhamkan penulis Bible ni untuk menghinakan Nabi Isa. Nanti pimai-pimai kot tu, dia akan sampai kot tu juga. Sebab dalam perjanjian baru yang Paulus tulis ni, tadi dalam surat Galatia kita baca, Paulus kata Nabi Isa terkutuk ataupun terlaknat demi dosa mereka. Sedangkan menurut orang Kristian, Roh Kudus ni mengilhami semua penulis kitab perjanjian baru, termasuk Paulus. Berarti Roh Kudus ada campur tangan untuk menghinakan Nabi Isa. Mereka kata Nabi Isa terkutuk, terlaknat. Selesai. Jadi tak sesuai Roh Kudus Tuhan atau pribadi ataupun Tuhan ketiga dalam Trinity, tak sesuai
dengan ciri-ciri ataupun sifat-sifat roh kebenaran yang dijanjikan oleh Nabi Isa. Okey, yang sesuai untuk roh kebenaran ni, yang sesuai memegang apa? Jawatan sebagai roh kebenaran, the spirit of truth yang dijanjikan oleh Nabi Isa ni, yang datang akan memimpin umat manusia ke dalam seluruh kebenaran, yang akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang, yang akan memuliakan Nabi Isa. Hanya sesuai untuk Nabi Muhammad. Kita dah buktikan. Okey. Berdasarkan semua perbincangan kita yang lalu, okey, ciri Nabi Muhammad dalam Injil ni dah 3 ciri. Pertama, kedua, kali ini ketiga. Berdasarkan semua perbincangan kita yang lalu, ciri pertama Nabi Muhammad dalam Injil, ciri kedua Nabi Muhammad dalam Injil, kali ini ciri ketiga Nabi Muhammad dalam Injil. Dengan semua hujah-hujah dan keterangan-keterangan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahawa, berdasarkan semua perbincangan kita, Nabi Muhammad dalam Injil ni, ciri pertama, ciri kedua dan ciri ketiga kali ini, dapat disimpulkan bahawa penghibur, paraklit ataupun parakletos yang kita bincang pada siri pertama, penolong ataupun parakleton ataupun Inggeris sebut helper yang kita bincang dalam siri kedua, dan roh kebenaran, the spirit of truth yang kita bincangkan pada siri kali ini, yang dijanjikan oleh Nabi Isa di dalam Injil Yohanes, Gospel of John, tidak sesuai ditujukan untuk Roh Kudus. Okey, berdasarkan semua perbincangan kita, roh kebenaran ke, paraklit ke, penolong ke, tidak sesuai ditujukan kepada Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Trinity ataupun Tuhan ketiga dalam Trinity. Jika ada kesesuaian, ia hanyalah kesesuaian yang cuba dipaksa-paksakan. Okey, kalau ada kesesuaian kan, dia kesesuaian yang orang Kristian cuba paksa-paksa. Benda tak sesuai, orang Kristian paksa nak bagi sesuai juga. Dalam hal ni rosak habis. Rosak habis makna ayat. Macam baju lah, seluar ke. Seluar tu kecil, tak sesuai untuk kita. Kita nak paksa pakai juga, rosak habis lah. Lucu habis benar-benar. Macam tu lah orang Kristian buat. Roh kebenaran ni, paraklit ataupun parakletos, penghibur ataupun penolong, parakleton ataupun helper, roh kebenaran ataupun spirit of truth, dia tak sesuai untuk Roh Kudus berdasarkan semua perbincangan kita. Bila orang Kristian nak bagi sesuai juga, benda yang tak sesuai, mereka paksa bagi sesuai juga, akan merosakkan makna ayat. Okey, memang tak ada kesesuaian langsung. Kalau ada pun kesesuaian yang mereka paksa nak bagi sesuai juga. Okey. Jika ada kesesuaian, ia hanyalah kesesuaian yang cuba dipaksa-paksakan. Bahkan realiti, kenyataan membuktikan bahawa Roh Kudus, pribadi ataupun Tuhan ketiga dalam Trinity ni, tidak menepati ciri-ciri dan tugas-tugas yang mesti dilakukan oleh penghibur ataupun parakletos. Ya, Roh Kudus dia tak menepati ciri-ciri ataupun sifat-sifat ataupun tugas-tugas yang mesti dilakukan oleh penghibur, parakletos ataupun paraklit, penolong ataupun parakleton, helper, ataupun roh kebenaran, spirit of truth yang dijanjikan. Okey, Roh Kudus tak sesuai. Tuhan ketiga dalam Trinity tu tak sesuai. Tak sesuai untuk penghibur, parakletos, tak sesuai untuk penolong, parakleton, tak sesuai untuk roh kebenaran, spirit of truth, tak sesuai. Kerana Nabi Isa menyebutkan, tadi Nabi Isa sebut dalam yang kita baca tadi, Injil Yohanes pasal 16 ayat 12. Disebutkan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat ke-13. Tetapi apabila ia datang, iaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Okey, ni ciri-ciri roh kebenaran yang dijanjikan. Bila dia main nanti, dia akan memimpin umat manusia ke dalam seluruh kebenaran. Okey. Tetapi selepas ketiadaan Nabi Isa, selepas Nabi Isa diangkat, sampailah hari ini, tidak ada perkara baru yang dibawa oleh Roh Kudus kepada umat manusia. Okey. Sejak Nabi Isa AS diangkat oleh Allah, tak ada benda baru yang dibawa oleh Roh Kudus. Sedangkan Nabi Isa kata, masih banyak hal yang Nabi Isa nak sebut, yang Nabi Isa nak sampaikan kepada umat dia. Tapi waktu tu, umat Nabi Isa tak
tak mampu untuk menanggung. Kira tak mampu lagi. Selepas Nabi Isa pi, roh kebenaran tu akan datang. Okay. Roh kebenaran tu akan gantikan Nabi Isa dan dia akan memimpin umat manusia ke dalam seluruh kebenaran. Okay. Tetapi dah bercara ni. Tetapi selepas ketiadaan Nabi Isa sehinggalah ke hari ini, tidak ada perkara baru yang dibawa oleh Roh Kudus kepada umat manusia. Okay. Malah Roh Kudus tidak membimbing manusia kepada seluruh kebenaran. Okay. Bahkan Roh Kudus tak membimbing umat manusia ni ke dalam seluruh kebenaran, melainkan membimbing manusia kepada perpecahan yang kita sebut tadi. Kerana setiap aliran dan gereja yang wujud di dalam Kristian, sebab Kristian ni besar, depa dalam Kristian depa ada aliran Protestan, Katolik, Ortodok, Ortodok ada Ortodok Yunani, Ortodok Assyria, banyak lagi banyak aliran dalam Kristian ni. Dalam aliran pula dia ada gereja banyak lagi. Okey. Setiap aliran dan gereja yang wujud di dalam Kristian, yang mana kesemua mereka mengaku dibimbing oleh Roh Kudus yang sama. Okey. Semua gereja ataupun semua aliran dalam Kristian, depa mengaku, depa mendakwa, depa ni dipimpin oleh Roh Kudus yang sama. Tetapi mereka saling sesat menyesatkan dan kafir mengkafirkan sesama sendiri. Okey. Setiap aliran dalam Kristian, depa mengaku dibimbing oleh Roh Kudus yang sama. Roh Kudus yang memimpin aliran Katolik, Roh Kudus yang memimpin Protestan, Roh Kudus yang memimpin Kristian Ortodok. Semua depa mengaku dibimbing oleh Roh Kudus yang sama. Tapi depa saling pecah belah, saling sesat menyesatkan, saling kafir mengkafirkan. Nampak? Jadi tak sesuai roh kebenaran yang dijanjikan. Dia kena membawa manusia ni, dia kena memimpin manusia ke dalam seluruh kebenaran. Sedangkan Roh Kudus memimpin manusia ke dalam seluruh perpecahan. Tak sesuai. Okey. Justru yang sesuai untuk menyandang sebagai penghibur ataupun paraklit, ataupun bahasa Yunani dah, bahasa Greek dia disebut sebagai parakletos ataupun penolong. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai helper, dalam bahasa Greek ataupun bahasa Yunani disebut sebagai parakleton. Okey, penghibur ataupun comforter dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Yunani dia disebut sebagai parakletos, penolong ataupun helper. Dalam bahasa Yunani dia disebut sebagai parakleton. Dia nak sama, parakletos dan parakleton. Okey, justru yang sesuai untuk menyandang sebagai penghibur ataupun parakletos, penolong ataupun parakleton, ataupun roh kebenaran, the spirit of truth, yang dijanjikan oleh Nabi Isa AS, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi dan Rasul terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang datang setelah Nabi Isa AS, dan membawa manusia kepada seluruh kebenaran dan persatuan di dalam Islam. Okey, sifat-sifat roh kebenaran ni yang memimpin manusia sesuai untuk Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad Nabi Muhammad membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran, ke dalam kesatuan di dalam Islam. Semua umat manusia bersatu di dalam Islam. Tak kira warna kulit, bahasa apa, kulit warna apa, tak kira. Hang bangsa apakah, selagi hang Islam, kita akan bersatu di dalam Islam. Menepati sifat-sifat roh kebenaran tu. Roh kebenaran tu akan memimpin manusia ke dalam seluruh kebenaran. Memang inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita bersatu di dalam Islam. Tak kira warna kulit apa, bangsa apa, bahasa apa yang kita guna, tak kira. Selagi kita Islam, kita adalah saudara. Dan membawa manusia kepada seluruh kebenaran dan persatuan di dalam Islam. Bukan Roh Kudus yang sudah sedia wujud beribu-ribu tahun sebelum Nabi Isa. Okey. Roh kebenaran ni adalah Nabi Muhammad yang datang setelah Nabi Isa. Bukannya roh kebenaran, the spirit of truth ni adalah Nabi Muhammad yang datang setelah Nabi Isa. Bukan Roh Kudus, Tuhan ketiga dalam Trinity. Tuhan ketiga ataupun pribadi ketiga dalam Trinity yang sudah wujud beribu-ribu tahun sebelum kelahiran Nabi Isa.
Okey, Roh Kudus ni sudah wujud dalam beribu tahun, kira lama dah, kira beribu tahun sebelum Nabi Isa. Mustahil ya. Sebab Nabi Isa janji roh kebenaran tu akan datang selepas dia, bukan sebelum dia. Yang datang selepas Nabi Isa tak ada orang lain dah kecuali Nabi Muhammad. Kalau orang Kristian kata roh kebenaran sudah pun wujud. Roh kebenaran pula. Roh Kudus sudah pun wujud beribu-ribu tahun sebelum Nabi Isa. Tak sesuai ya. Antara ciri-ciri roh kebenaran, dia akan datang selepas Nabi Isa, bukan sebelum Nabi Isa. Jadi yang datang selepas Nabi Isa adalah Nabi Muhammad, bukan Roh Kudus yang sudah wujud sebelum Nabi Isa. Okey, jelas. Okey, selesai. Alhamdulillah, saya memang rushing lah, tekan bagi laju. Saya nak habis bang siri Nabi Muhammad dalam Bible, sebab saya nak masuk perbincangan lain pula. Saya nak buat cerita, lebih daripada cerita. InsyaAllah lepas ni saya tidak bercadang nak buat sejarah pula. Tapi lepas ni ada lagi siri dalam tentang Nabi Muhammad ni, ada lagi. Kita nak mencari apakah lafaz asli ataupun ucapan asli yang keluar daripada lidah Nabi Isa. Bila Nabi Isa kata selepas dia akan ada Parakletos. Parakletos bahasa Greek. Nabi Isa kata selepas dia akan ada Parakleton. Parakleton penolong dalam bahasa Greek. Kita nak tahu apakah ucapan asli yang keluar daripada mulut Nabi Isa. Sebab Nabi Isa tak bercakap dalam bahasa Greek. Kita nak tahu apa dia. Lepas siri akan datang, kita nak tahu apakah bahasa yang digunakan oleh Nabi Isa. Apakah bahasa yang digunakan di dalam kitab Injil. Okey, kita akan cari. Jadi, bila kita tahu apakah bahasa yang digunakan oleh Nabi Isa, apakah bahasa yang digunakan di dalam kitab Injil, maka kita akan dapat apakah ucapan sebenar Nabi Muhammad, Nabi Isa. Bila Nabi Isa kata selepas dia akan ada Parakletos ataupun penolong ataupun penghibur. Penghibur bahasa Melayu Indonesia. Bahasa Inggeris sebut comforter. Yunani sebut Parakletos. Arab sebut Al-Mu'azzi. Okey, ni semua bukan bahasa Nabi Isa. Nabi Isa tak bercakap dalam bahasa Melayu. Nabi Isa tak bercakap dalam bahasa Inggeris. Nabi Isa tak bercakap dalam bahasa Greek. Nabi Isa tak bercakap dalam bahasa Arab. Okey. Jadi kita nak tahu apakah bahasa Nabi Isa dan apakah ucapan asli Nabi Isa. Macam saya kata sebelum ni, adakah Nabi Isa sebut Muhammad atau Nabi Isa sebut Ahmad, macam mana yang Al-Quran sebut? Dalam Al-Quran sebut dalam surah As-Saff ayat ke-6, dalam Al-Quran sebut Nabi Isa kata akan selepas dia akan ada rasul lain yang bernama Ahmad. Okey, kita nak tahu apakah ucapan asli Nabi Isa dalam Injil. Adakah Nabi Isa sebut Ahmad macam mana yang disebutkan dalam Al-Quran? Okay, kita akan cari insya-Allah. Tapi yang benda tu kita nak banyak perbincangan bahasa tentang linguistik. Sebab saya ni bukan ahli linguistik, bukan ahli bahasa. Jadi saya rujuk kepada ahli. Kita akan perbincangan lepas ni kita akan banyak tentang bahasa. Bukan saya tak maikau sendiri. Saya akan rujuk kepada ahli dia. Berdasarkan pembacaan, berdasarkan rujukan kepada ahli, kita akan cari. Lepas tu selesai tu saya nak cerita tentang macam mana seorang padri Kristian, padri besar Kristian boleh masuk Islam disebabkan dia menemukan kebenaran Nabi Muhammad di dalam Injil. Okey, kita kira memang ada bukti. Memang ramai padri Kristian masuk Islam disebabkan mereka jumpa kebenaran Nabi Muhammad dalam Injil. Bahkan zaman lalu ni pun ramai orang masuk Islam. Ramai padri besar masuk Islam. Macam kita ada Yusuf Estes, banyak lagi masuk Islam. Penulis Muhammad in the Bible, Profesor Abdul Ahad Daud, nama asal dia Reverend David Benjamin Kerdani. Okay. Dia masuk Islam sebabkan dia menemukan kebenaran Nabi Muhammad dalam Injil. Okay, ramai. Nanti saya akan cerita kisah seorang padri besar Kristian macam mana dia masuk Islam. Tapi bukan Abdul Ahad Daud ni yang penulis buku Muhammad in the Bible ni, tapi orang lain. Ni cerita ni masyhur, memang seronok cerita ni. Cerita dia menarik, macam mana kisah dia mencari kebenaran Nabi Muhammad. Dia berhijrah ke negara orang Islam. Dia nak mencari kebenaran Nabi Muhammad. Dia nak mencari siapakah paraklit ataupun penghibur
yang Nabi Isa sebut dalam Injil. Okay, dia mencari sampai dia jumpa kebenaran. Alah dia masuk Islam. InsyaAllah. Saya akan cerita. Lepas tu saya nak beralih kepada bab lain pula. Bab sejarah ke. Saya bercadang nak cerita tentang ni. Saya bercadang kalau ada rezeki saya akan cerita tentang ni. Ini memang menarik. Memang menarik cerita ni. Tentang Al-Arqam. Menarik. Saya ada banyak buku tentang Al-Arqam. Ni Al-Arqam di sebalik tabir. InsyaAllah ada rezeki saya akan cerita. Doakan saya ada masa lapang. Ini semua tentang Arqam. Al-Arqam dan ajaran aurat Al-Arqam dan ajaran aurat Muhammadiyah. Satu penilaian. Okey. 3. Penyelewengan jemaah Al-Arqam dan usaha permuniannya. Okey. Gerakan Islam tradisional di Malaysia. Sejarah pemikiran Jamaat Tabligh dan Darul Arqam. Satu lagi buku ni. Buku ni memang bagus. Nak tahu tentang Arqam, ditulis oleh ahli Arqam, bekas ahli Arqam. Arqam tersungkur di pintu syurga oleh Zabidi Muhammad. Okey, saya dah baca, saya dah dari kulit ke kulit saya dah khatam buku ni. Tapi dah lama lupa. Benda ni kita baca lama kita mesti lupa, tak boleh nak ingat semua. Nanti kalau saya nak cerita ni saya kena baca balik Ni. Tersungkur di pintu syurga. Nak tahu tentang Arqam, nak tahu secara dalaman tentang Arqam ni, yang penting buku ni mesti kena baca. Sebab ditulis oleh bekas. Kira kawan dia ni ada jawatan tinggi tak? Jawatan dia tinggi tak dalam Al-Arqam. Zabidi Muhammad. Arqam tersungkur di pintu syurga. Kalau ada rezeki, ada masa saya akan cerita. Cari jemaah Arqam ni. 5 rujukan. 5 buku tentang Al-Arqam. Okey, ada rezeki, ada masa kita akan cerita tentang Al-Arqam. Tapi sekarang ni saya nak selesaikan Nabi Muhammad dalam Injil tu, dalam Taurat tu. Insya-Allah. Lepas tu banyak boleh cerita. Boleh cerita tentang assassin. Banyak juga. Lagi apa yang saya bercadang nak cerita. Cadangan saya, baru saya bercadang nak bercerita tentang perang Arab Israel. Menarik juga. InsyaAllah ada rezeki kita akan sembang. Okey. 2 orang yang masuk Islam. Nanti saya nak cadang nak cerita juga. Seorang Yusuf Islam. Cat Steven. Dan satu lagi menarik juga. Dari penjara Taliban menuju iman. Okey, ni depa asal Kristian masuk Islam. Ni menarik untuk cerita. Saya rasa cerita yang ni dulu kot. InsyaAllah nanti kita akan cerita macam mana. Sebab lah ni kita banyak tentang Kristian kan. Kita nak tahu macam mana orang masuk Islam. Ni buku ni memang menarik. Tentang dia kena penjara Taliban, akhirnya dia masuk Islam. Ni Yusuf Islam terkenal ni, Cat Steven. Dia kata cerita. Tapi saya nak settle tentang Nabi Muhammad dalam Injil tu. Apa ni kita cari tentang ucapan asli Nabi Isa, dalam bahasa apa Nabi Isa sebut. Lepas tu tentang kisah seorang padri Kristian dia menemukan kebenaran Nabi Muhammad dalam Injil, dia masuk Islam. Lepas tu ada rezeki kita akan cerita tentang ni. Arqam apa. Tengok kalau ada rezeki ada masa. InsyaAllah. Jangan lupa support saya, channel kecil saya, Orana, OWNRANA. Okey, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.